berdasarkan manual. Jadi maksudnya tidak akan ada kekeliruan lagi lah. Modul ini bahan modul ini dia sudah dibina semudah-mudahnya untuk guru-guru kita hadam lah, maksudnya dia tidak akan mengelirukan. Jadi jadikan dia rujukan utama dulu ya, teknikal tersebut. Baik, kita akan mulakan lah sesi kita petang ini, yaitu modul kehadiran murid dalam SPDPR sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, oke. Saya ingat modul ini pun sudah diberikan oleh Puan Nancy dalam grup GICT ya, tuan-tuan. Ada sudah di grup-grup admin 3 kita, dan pastikan tuan-tuan admin ketiga kita ini ada maklumat ini ya, modul ini. Oke. 4 objektif utama kita pada petang ini, yaitu pertama import data APDM. Oke, yang kedua isi kehadiran, yang ketiga lihat laporan kehadiran murid, dan yang keempat import data prasekolah. Oke, ada 4 segmen utama di situ. Pertama import data APDM. Jadi maksudnya kita akan kena untuk import untuk isi kehadiran ini kita perlu kepada sistem satu lagi tuan-tuan, yaitu MPM, modul pengurusan murid, yang ada di APDM. Jadi APDM ini kita perlukan satu sistem lagi. APDM ini sistem lain kan, dan guru ICT memang tidak tidak terlibat dengan APDM nih. Yang terlibat dengan APDM ini PKM. Biasanya admin APDM sekolah adalah PKM. Jadi sebab itu kita menjemput PKM juga pada hari ini. Kita tidak menggalakkan untuk share ID dan password. Itu jabatan dah tegaskan, tidak digalakkan. Maknanya pentadbiran khusus kepada pentadbir kita lah, PGB, PKTD, PKM, tidak digalakkan share ID password jabatan resmi kita tuan-tuan. Itu ditegaskan setegas-tegasnya. Tetapi niat kita itu kadang memudahkan kerja kan, memudahkan kerja pengurusan khususnya sekolah kan. Jadi kita share maklumat itu, kadang-kadang ID guru besar, ID PKM boleh, tetapi kerahsiaan itu tetap jadi kita punya keutamaan ya tuan-tuan, dia tetap jadi keutamaan. Jadi untuk akses APDM ni PKM kena share lah ID password itu dengan guru ICT itu tadi, dan dia kena maklum. Dan guru ICT kita jangan buat kerja tanpa ada arahan. Maksudnya nak buat kerja cepat tapi tuan-tuan ambil data ID PKM tanpa pengetahuan dia, itu salah, itu menyalahi tuan-tuan ya. Pastikan dengan kebenaran. Jadi kerja tu dia tidak ada isu sebenarnya ni, dia yang penting saling maklum lah. Cuma seperti yang saya tegaskan tadi, jabatan tidak menggalakkan benda tu sebab dia adalah tanggungjawab tugas, ialah berkenaan dengan tugas hakiki kita kan. Bila dah dipertanggungjawabkan dengan tugas hakiki, kita diberikan satu akses khusus tertentu yang dipertanggungjawab dengan kita lah. Tapi kalau share tidak ada isu. Jadi di sini sekarang import data APDM. Untuk import data APDM kena melalui akses PKM dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, isi kehadiran. Kehadiran ni kita masuk terus kepada apa ni? Dia ada setup dia lagi kepada sistem lah, SPDPR. Yang lihat laporan SPDPR. Dan import data prasekolah, ini berkenaan dengan saya ingat SMPK kah? Maklumat data sekolah. Tetapi untuk dapatkan data prasekolah tu dia kena, saya ingat JPN. Nanti kita akan terus kepada ni. Okey, kita pergi ke bahagian yang pertama, import data APDM. Pertama, tugas admin sekolah. Admin sekolah ni ada 3 seperti yang kita sedia maklum di kalangan tuan-tuan pentadbir utama kita, PGB lah, pengetua dan guru besar. Admin kedua PKTD, pentadbiran, dan admin ketiga ni guru ICT tadi tu, ataupun guru-guru yang dipikirkan layak lah, yang dipikirkan mampu untuk tugas admin. Pertama, muat turun data APDM. Jadi bila muat turun data APDM, kita kena buka MPM, modul pengurusan murid, iaitu APDM lah.
dia ada admin guru besar, dia ada ID untuk PK1, dia ada ID guru kelas, dia ada ID admin kan. Tapi yang di sini maksudkan ini ID admin ini adalah PKM ini. Jadi buka sahaja ID PKM itu, sebab ID PKM ini dia menyeluruh. Dia semua data murid itu ada di paparan untuk admin PKM. Jadi buka admin PKM tadi itu dan muat turun, tuan-tuan. Lihat paparan di sebelah kiri medan itu, klik saja. Muat turun, ikut pilihan, dia kata klik. Lepas tu klik. Lepas tu kita pergi ke seterusnya tadi, kerja admin itu, klik di sini untuk mohon keseluruhan data murid sekolah. Klik yang itu, tuan-tuan. Dia bagi tahu tu, mudah dah. Dia punya jalan tu kan. Muat turun data, jangan pilih-pilih atas tu, dia nak semua data kita tu. Dan untuk makluman juga, saya tak pasti juga, sebab untuk data APDM ni dia ada 2 bentuk jumlah. Kadang-kadang orang keliru kan, jumlah keseluruhan murid ini. Satu jumlah murid perdana, satu lagi jumlah murid bukan warga. Bukan warga ni dia tidak termasuk dalam perdana ni, dia masih kira postpone kan, sebab dia kena melalui proses-proses tertentu, macam seperti bayaran, senap levy kah. Setelah tu dia diberi resit jabatan, lepas tu kita key in nombor resit apa tu, barulah secara automatik sistem akan masukkan dia dalam senarai senarai perdana tu tadi. Selagi dia tidak, tu dia akan masuk dalam, sebab murid kita ada di sekolah jumlah contoh 10, tapi ada satu bukan warga, sepatutnya 11. Jadi dia ada keliru tu. Tapi yang saya difahamkan ini memang jumlah perdana, tuan-tuan, yang mananya yang betul-betul valid lah ya. So ada isu bukan warga itu pun sebenarnya bukan warga, tapi dia ada yang surat lahir lambat lewat apa semua teknikal ni kan, ibu bapa ada yang masih dalam proses permohonan. Itulah maknanya kena lihat di situlah, itu proses, itu tanggungjawab sekolah untuk pastikan murid itu tidak cicir lah kan. Kalau dia betul-betul adalah warga dengan tidak ada dokumentasi, itu soal lain, Cuma di sini tadi kehadiran tu adalah menyeluruh di sini. Pastikan data tu berdasarkan jumlah sebenar lah enrollment murid kita. Setelah itu buka paparan tu, dia akan klik lah muat turun. Klik aja muat turun, dia akan keluar bentuk file pukal ke apa istilah tu. Ini masih dalam modul pengurusan murid, tuan-tuan ya, MPM, iaitu APDM. Okey, kita klik di situ, lepas tu dia akan pergi kepada satu file Excel, format Excel. File tu dia akan simpan dalam laptop lah kan, biasa di mana, di C kah, di mana ke bahagian tu, bagian download, dia akan keluar file Excel. Jadi tuan-tuan PKM ataupun guru ICT yang dibenarkan buka guna akaun tadi itu, buka Excel ni, dan dia ada sedikit kerja untuk clearing data tu. Maksudnya pertama yang tuan-tuan kena buat ialah buka file tadi yang di-download tu, lepas tu delete yang ada baris row dia panggil tu. Yang panjang ni, kalau Excel ni dia panjang ni, dia row dia panggil. Kalau yang menegak gini kolom kan. Yang row tu padam, yang itu. Yang kosong tadi tu select, lepas tu padam. Dia tak mau ada mungkin ralat pada sistem kan. Dia suruh buat gitulah. Lepas tu delete row tu. Lepas tu save. Bila save pula, dia tak boleh save sembarang-sembarang. Dia kena pastikan kita tengok dulu. Kadang sistem dalam komputer kita itu kan dia akan, bila kita mau buat sesuatu tu, dia akan keluar koman-koman pop up tertentu kan. Apa notification dia apa yang kau nak dah kan. Lepas tu dia suruh kita save dalam ada sejenis file lah, CSV. Pastikan file itu nama dia. Command delimited. Ni kena tanya guru ICT kita lah. Apa tu kan? Kalau nak belajar, saya pun tak faham juga ni. Cuma pastikan dia di save dalam file ni, bentuk format itu. Okey, lepas tu save, tuan-tuan ya. Pastikan dia save. Lepas tu kita buka file tu tadi.
dia ini Excel 2016 dia guna. Dia buka file tadi dengan notepad. Maknanya kita buka tadi itu Excel. Kan? Bila kita buka tadi itu Excel. Sekarang ni kita klik bukan klik buka file tu tuan-tuan. Dia klik ke kanan. Biasa kalau kita guna tu mouse, kan? Kita klik kanan dia akan ada arahan, kan? Kita tahu bahasa teknikal ni. Dia akan keluar buka dengan apa, dia cakap. Buka file tu dengan format apa. Dia bagi tahu di situ notepad. Pastikan buka dengan notepad. Buka file tadi itu yang Excel tadi itu dengan notepad. Format notepad. Pastikan itu tata cara dia dululah. Buka dengan notepad, setelah itu tonton bila buka dia akan keluar notepad tu dalam bentuk begini. Arahan di situ dia bagi tahu pastikan data dalam bentuk koma, bukan semikolon. Yang saya faham semikolon ni bagi tahu, koma ni koma lah. Tu yang pada nombor 1 tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok nombor 1 di atas tu bilangan kan. Dia ada apa tu? Koma-koma tu. Jangan ada semikolon. Kalau itu betul, tapi bukan semikolon. Semikolon ni koma ada titik atas. Itu maksud semikolon. Maknanya format tu dia lari sikit. Kena download semula. Itu yang diberitahu lah. Jangan ada yang koma ada titik. Ini untuk admin 3 lah. Tolong alert sikit dan bagi spesifik sikit lah. Hanya itu saja teknikal dah. Untuk tengok bahawanya file tu adalah file format yang betul. Okey. Setelah itu kita tutup. Setelah kita tutup, kita keluarlah. Kita dah keluar daripada sistem APDM tu tadi. Selesai kita punya tugas di APDM tadi tu. Tutup APDM. Sekarang ni kita akan buka di sistem SPDPR kita. Login lah dengan ID masing-masing. Kalau guru admin 3 ICT, buka admin 3 punya account. Jadi buka, bila tuan-tuan buka account kita, di paparan itu ada dia bagi tahu import. Untuk admin 3 tadi itu APDM, import murid carta APDM. Murid carta APDM. Bila kita import, dia akan minta klik menu nombor 2 ni. Ni. Itu nombor 2. Klik di situ, lepas tu baru pergi klik ke menu rekod murid. Ini tadi. Ini dalam sistem SPDPR sudah ya. Setelah itu dia akan keluar arahan, klik sahaja butang ini OK, dan setelah itu klik butang ini hapus data sekiranya ada data di dalam tu. Kadang-kadang mungkin ada sedikit sebab sistem ni masih diperbarui, masih diperbaiki. Kalau ada ada bahan-bahan di situ, hapuskan dahulu. Dia nak bagi kosong. Setelah tu baru kita klik butang yang tadi itu. Adakah anda pasti untuk hapus semua data? Hapus. Bagi kosong dulu ruangan statistik murid itu. Ya. Setelah itu barulah kita pergi kepada import file tadi itu. Choose file tadi itu di mana ni dalam import data, medan import data, kita choose file. Choose file ni bila kita klik dia akan run pergi ke section yang part file yang kita simpan, file APDM tadi itulah. Dia akan lari terus ke situ tu. Kalau tak pun tuan-tuan kena cari file tu. Biasa di C kan, di partition C nak silap kan. Ataupun cari dia bahagian download lah. Pastikan file itu. Dia choose butang itu, klik, lepas tu tengok butang ni. Dia akan pergi kepada file tadi itu. Klik saja tuan-tuan. Klik pada file tadi itu dan open. Dia terus direct, dia online tu. Semasa online ni tuan-tuan ya, tugas kerja ni. Jadi open, bila kita open dia akan keluar arahan begini, anda pasti ya import dulu data murid tersebut, lepas tu anda pasti klik OK. Dan setelah tu bila dia tugas dalam dia kerja dalam SPDPR ni, dia tidak boleh kita terus take for granted by istilah terlampau yakin terus jadi. Dia akan ada proses semak tuan-tuan.
Setiap kali kita guru bila dia dah daftar dia kena semak. Admin bila dia dah daftar dia kena semak. Itu sebab dalam sistem ni kita kena semak. Maksudnya sistem tu dia terima betul-betul apa yang dia kendaki. Jadi untuk proses yang tadi itu bila kita dah upload data Excel murid tadi itu ke dalam sistem SPDPR, dia minta kita semak pada aliran kelas. Pastikan dalam aliran tu ada tuan-tuan. Aliran tu adalah kelas kita lah. Pastikan itu ada. Jangan kita bila download terus tinggal, terus anggap ada. Tidak. Sistem dia manual, dia minta kita semak dulu. Jadi pastikan data APDM yang dibuat mengandungi aliran. Sebab nanti dia akan ada macam ni, kosong. Ada yang jadi macam tu. Jadi pastikan dulu benda ni ada. Jadi dari situ kita akan mula semak lagi lah kan, untuk kemas kini. Baik, dalam statistik murid itu tersebut dia akan ada di aliran itu darjah. Sebab data Excel tadi itu mengikut data yang ada di dalam sistem APDM, agihan kelas-kelas tu tahun 1 berapa orang. Kalau tahun 1 tu pula ada 2 kelas, dia akan pecah lagi kan. Setiap kelas tu murid-murid ini. Jadi dia kena sama tau dengan daftar kelas yang kita buat di dalam SPDPR. Baru dia running tu. Jadi sebab itu kita kena semak. Data kita yang di APDM tu adalah data yang sama kita daftar dengan data yang di SPDPR. Sebab dia kena cari di mana dia punya kelasnya tu kan, tahun 1. Kalau tahun 1 ada 2 kelas, 1 cekal, 1 bestari. Jadi dia akan masuk terus kepada daripada APDM ke SPDPM tadi. Jadi pastikan dulu yang itu. Bila tidak ada aliran macam seperti begini, dia bercampur-campur ni dalam data Excel sebelah kanan itu, kalau tuan-tuan dia tengok dia akan keluar data-data itu. Jadi ini kena di manual lah ni maksudnya ni. Kena pastikan lah tuan-tuan admin 3 lihat balik dan kena semak balik tuan-tuan ya. Itu yang sebabnya kalau yang sekolah besar ni memang ada sedikit kekangan lah, akan mengambil masa tuan-tuan sedikit untuk selesaikan. Bagi sekolah yang kurang murid mungkin SKM kita mungkin mudahlah sedikit kan. Cuma isu tuan-tuan pula isu talian. Ya. Jadi masing-masing kita ni banyak dia berlainan dia punya kekangan kan. Ya, yang SKM dia tidak banyak kerja teknikal pun, cuma lain tu yang isu besar dia kan. Ya, jadi pastikan dululah dari segi teknikal dia tu tuan-tuan. Dan itu selesai untuk yang bahagian apa tadi tu. Yang pertama bahagian kita import data. Import data ni ada dua kunci utama dia. Pertama buka APDM, setelah tu baru kita buka SPDPR, sistem SPDPR tu tadi. Baik, setelah kita import data dan kita kemas kini data sekolah kita adalah data sekolah sebenar berdasarkan agihan kelas, jumlah dan nama murid tu betul kan. Dia nama tu betul. Setelah itu kita akan melalui proses untuk mengisi kehadiran lah sudah tuan-tuan ya. Seperti yang pernah kami utarakan hari itu, maksudnya dalam bengkel kita yang awal kan, sistem ni akan diperbaiki, di-upgrade. Maknanya sistem kehadiran murid tu akan masuk. Inilah dia. Maknanya kehadiran tu kita masukkan sudah sekali dalam PDPR, pelaporan guru. Jadi kita boleh kenal pastilah sudah murid kita yang sering hadir, yang sering tak hadir tu siapa. Jadi ada semakan dan rujukan sekolah lah. Dan semakan dan rujukan ini tentu jalan penyelesaiannya berbeza, pendekatannya itu berbeza kan. Murid yang tidak hadir ni tentu ada justifikasi dia, ada kekangan dia, ada masalah dia kan. Makanya pendekatan kita akan berbeza lah dalam kita memberikan khidmat
dalam kita memberikan PDP pembelajaran kepada murid-murid ini. Sebab inilah tujuan dia untuk isu murid cicir nih tuan-tuan. Isu murid cicir. Kita ya di sinilah kementerian mau lihat, jabatan mau lihat di mana keciciran murid itu dari segi statistiknya, dari segi maknanya akan terus dipantau dan terus diselesaikan sebaik dan semampu yang mungkin lah maksudnya. Jadi isu kehadiran murid ni bagi semua guru. Guru itu guru subjek lah yang mengajar tu tadi. Subjek dia siapa? Mengikut kategori jenis PDPR dia lah. Online, offline, offsite ataupun dia gabung kan. Ada 4 jenis ya. Jadi dia akan tanda. Untuk kehadiran ni setiap guru dia kena tanda lah. Ini menu guru lah tuan-tuan. Kena diingat juga PGB juga adalah guru subjek tertentu kan. Tuan-tuan juga ada kelas mengajar. Begitu juga dengan PK-PK kita. Begitu jugalah admin kita. Begitu lebih-lebih lagi lah guru-guru kita lah ya. Dan memang ada option untuk kelas mengajar kita kan, ataupun option kita mengajar di situ. Jadi untuk yang semua bahagian pengisian pelaporan tu, tuan-tuan buka di bahagian kiri tadi, dia ada di situ ditambah. Kalau tuan-tuan buka sistem kita sekarang, dia akan ada penambahan tu, kehadiran murid. Dia akan ada penambahan. Cuma sebab itu saya nyatakan lewat. Cuma sistem ini masih belum beroperasi sepenuhnya ketika ini, tuan-tuan ya. Masih belum beroperasi. Untuk Sabah belum. Jadi jangan ada timbul perbandingan lah dengan negeri lain ya. Tuan-tuan dapat daripada grup-grup FB ke, dari jabatan kementerian lain, grup-grup rakan sekolah, kawan seberang kan. Dorang memang sudah berjalan. Ada beberapa negeri memang sudah berjalan dan pautan pada kehadiran murid ni banyaklah dia punya sub menu tu. Dan kita sekarang ni masih belum boleh, tuan-tuan. Kita tatarkan dulu, tuan-tuan buka dulu. Jadi isu juga macam mana kalau tak dipenuhkan, kita mau tahu macam mana kan. Itu peringkat JPN pun kita suarakan juga. Cuma admin KPM dia akan penuhkan sub menu kehadiran tadi itu, menu-menu yang sebenar. Itu yang kita minta lah, supaya guru-guru kita yang di bagian Sabah ni boleh ni kan, test run lah kan. Kalau dia beku sekarang, macam mana kita mau tahu macam mana bentuk sistem tu? Kalau terang-terang secara manual begini, kita tak boleh. Dia kena hands on kan, kena buat secara nyata. Jadi pilih ke situ, pilih ke semua maklumat di atas. Kelas, guru, klik butang papar. Yang pertama, klik menu tu lah, kehadiran. Klik menu kehadiran tu tadi. Setelah tu pilih maklumat di atas. Pilihlah berdasarkan pelaporan tuan-tuan. Kita isi dulu maklumat PDP kita, PDPR kita. Lepas tu hantar, papar. Kita isi hari bulan. Minta maaf. Pastikan isi tarikh. Pastikan isi tarikh kehadiran diberi 14 hari backdated. Jadi pastikan isi tarikh pelaporan tersebut, PDPR lah, PDPR kita, semua guru-guru. Setelah selesai tadi itu, kita isi tadi itu, kita papar apa semua, dia akan keluar paparan ni. Paparan ni lah yang guru-guru mata pelajaran tu tadi kena tanda siapa yang hadir, siapa yang tak hadir. Dia akan keluar senarai murid kita. Jadi jangan timbul isu dulu ada nama budak yang tiada, macam mana yang budak pindah, macam mana yang budak itu, nanti dulu tuan-tuan. Pastikan yang ini dululah. Kita pastikan dulu senarai kita adalah berdasarkan senarai kelas semasa murid tu. Maknanya kelas semasa ni kelas yang sedia diagihkanlah di sekolah. Pastikan data murid itu sama. Dan untuk tanda tu, tanda klik saja di bahagian sana. Kalau tanda di atas sekali itu,
dia akan tanda all tu, dia tanda semua tuan-tuan. Jadi hati-hatilah kalau mau kerja cepat pun dia tidak boleh, dia kena manual tuan-tuan ya. Satu-satu kita pastikan murid tu siapa yang hadir, siapa, dan murid ni dia ada ID. ID ni ID mana ni? ID APDM tuan-tuan. ID ni adalah ID berdasarkan data daftar ID di APDM. Dia bukan daftar sekolah ya. Ini daftar ID yang ada pada setiap murid kita itu ada ID tuan-tuan. Kalau buka di APDM, dia ada ID tu. Jabatan dia akan berpandu kalau dia tengok ID murid, ID APDM, ID APDM lah tu. ID ini ID APDM. Ini yang valid lah bagi kementerian. Baik, setelah itu papar, senarai murid papar semua yang terdapat dalam APDM. Pilih murid yang hadir ya, tik. Macam dia beritahu lah. Kemudian klik simpan. Ini dia tanda semua nih. Kalau mau kerja cepat, kalau kita pastikan murid itu semua hadir, klik saja yang di atas tadi tu. Dia akan auto tik lah semua sampai ke bawah. Sebab kalau murid ramai payah juga kan. Kita mau pilih kalau sampai 50 orang. Kalau contoh sekolah besar kan. Kalau sampai 30-40 orang, klik lah. Paling mudah, klik dulu, klik atas tu, cari murid yang tidak hadir pun boleh juga begitu kan. Mudah juga. Baik, terusnya simpan. Kita simpan lah. Mesti pastikan butang simpan. Dan pastikan kalau dalam sistem ni simpan tu pastikan dia betul-betul finish. Maksudnya dia selesai tuan-tuan ya. Sebab kebanyakan kita memang guna gadget. Kan? Guna gadget bukan guna laptop. Ya. Jadi bila guna gadget pastikan dia run betul-betul lah sehingga habis. Barulah kita klik. Apa ni? Ustaz, mic tertutup Ustaz.
Oh, minta maaf tuan-tuan. Terima kasih Cikgu Rosa bagi ingatkan saya. Untuk yang kehadiran murid itu tadi, selesailah tuan-tuan ya. Cara kita mengisi kehadiran murid tadi setelah paparan murid itu keluar dan kita tanda ke semua murid itu. Kita tanda murid yang hadir lah bagi ini. Ini paparan ini dia akan keluar bagi semua guru lah, termasuk PGB kita yang ada subjek kelas, begitu juga PK kita, PK TD kita yang ada subjek kelas mengajar, begitu khususnya guru-guru lah, admin pun kan ada subjek mengajar kan. Jadi ini akan keluar pada paparan masing-masing. Jadi kita cuma tanda subjek yang tadi itu. Di atas tu dia ada nih, dia ada maklumat PDPR kita tuh di atas tu tuan. Kalau tahun 1 keluarlah senarai tahun 1, dan untuk mudah kalau sekolah besar tik semua nih atas nih. Ini mudah, klik saja tu dia akan auto tik semua sampai ke bawah. Lepas tu kita carilah murid yang tak hadir, yang tidak hadir tadi kan, tu cepat sikit lah kita mau isi kalau yang macam tu. Sebab kalau murid 50 orang kita tanda satu-satu penat juga. Penat juga kan. Jadi banyak cara lah. Cuma pastikan bila kita isi itu, kita isi betul-betul finish. Kita isi itu betul-betul sehingga selesai. Maksudnya jangan bila isi klik terus keluar, terus pindah ke paparan. Jangan buat begitu dalam sistem kita nih. Bila tuan-tuan isi dalam keluar paparan macam ni, kita diarahkan untuk simpan. Bila simpan ni, pastikan simpan sehingga dia betul-betul run selesai tuan-tuan. Kadang-kadang itulah isu dia, bila kadang-kadang bila online tu guru dia tak detect. Sebab itulah tadi itu. Dia tak detect sebab tadi itu dia tak selesai lagi. Dia tak selesai. Jadi bila dia tak selesai, itu yang jadi isu, sistem tidak detect, tidak pesan. Saya sudah isi, tapi tiada pula. Kadang-kadang teknikal kecil macam ni lah tuan-tuan. Pastikan betul-betul dia run habis. Bila simpan dia akan bagi tahu selesai lah. Dia hijau ke apa tu, saya pun tak pasti lagi macam mana rupanya. Tapi kita diingatkan begitu. Biarkan dia selesai, run sampai habis. Baik, setelah kita selesai simpan apa semua tadi tu, sebenarnya kita selesai sudah menanda pengisian kehadiran murid dalam PDPR, untuk pelaporan PDPR kita. Okay. Setelah selesailah. Jadi tugas untuk lihat untuk laporan pula ni, ini tugas admin kita lah. Admin kita terdiri pada 3 orang tu tadi, PGB kita, PKTD dan begitu juga dengan guru ICT. Dan untuk melihat kepada pelaporan ni, memang di SPDPR di sebelah kiri tu tuan-tuan ni. Ada laporan di sini ni kan. Untuk ID, khususnya ID login bagi admin lah. Jadi admin ketiga kita kena semak di situ tuan-tuan. Semak di pelaporan itu. Pastikan kalau kita mengisi admin 3 lah, guru ICT kita mengisi sendiri PDPR kita. Setelah selesai kita tanda bullet tadi tu, kita terus cek laporan tu. Laporan tu untuk kita jugalah kan, kita punya subjek. Yang kedua untuk sekolah lah. Cek terus untuk sekolah, kalau ketua jabatan kita tanya atau PK kita tanya kan, kita boleh bagi terus respon lah apa status terkini semasa DPR kita. Mungkin ada isu daripada guru-guru kan, ada isu-isu berbangkit. Memang kita jangkakan memang akan ada isu-isu teknikal lah bila sistem ni dibuka. Kita sentiasa dalam pembelajaran ni tuan-tuan melalui sistem ni. Seperti yang saya nyatakan tadi, sistem ni masih dia belum buka penuh. Untuk Sabah, dia belum buka penuh menu, sub menu untuk kehadiran tu tadi. Dan dia belum buka, dia masih freeze, dia bekukan lagi. Cuma dia bagi tahu kita untuk penataran daerah sahaja secara manual, gerak dia punya teknikal kerja. Tapi itulah yang pihak kita di peringkat negeri, daerah, kita bagi tahu juga, buka lah kan, supaya kita boleh test run, kita boleh tengok, kita boleh belajar awal kan. Cuma admin negeri, kebangsaan lah yang tuan punya admin ni dia masih dalam proses
lagi lah, kita sabar menunggu. Sebab jangan terkejut macam saya sebutkan tadi itu, ada rakan-rakan kita yang advance sikit, mungkin ada hubungan dengan kawan-kawan kita dengan dari seberang kan, sebelah Semenanjung, mereka memang sudah on benda ni. Jadi mereka bagi tahu lah, mungkin ni kan kena klik ni, tapi kami tiada, memang belum ada lagi tuan-tuan di Sabah. Untuk Sabah kita masih belum lagi ada paparan-paparan tu dibenarkan untuk kita buka buat masa ni. Dia masih dalam proses lagi. InsyaAllah nanti satu tarikh tertentu akan dimaklumkan bila ID untuk akses kehadiran ini akan dibuka. Itu. Cuma sekarang ni kita cuma teknikal saja dululah, manualnya ya. Baik, untuk yang bab ketiga, bagian pelaporan untuk kehadiran ini senarai semua guru. Jadi admin akan boleh tengok lah, admin kita boleh tengok semua guru. Jadi bila tengok tadi tu, tengok sebelah kiri tadi, sub menu bagi laporan. Laporan kan? Laporan tu ada banyak. Analisis pelaporan guru ni admin ya. Ini admin sekolah ni. Apa ni sekolah? Alhamdulillah, minta maaf. Sekolah Kebangsaan Zainab. Ini sekolah di Kelantan ke Terengganu. Terengganu. Ini di contoh dia admin dia ni. Admin. Admin sahaja ada paparan begini tuan-tuan. Jadi pelaporan di situ PDPR, ikut sekolah, ikut ni kan. Dia kehadiran PDPR di bawah itu. Laporan kehadiran PDPR. Ni. Klik menu tu. Dia akan keluarlah pelaporan tu. Pelaporan tu dia akan keluar macam ni. Rekod penglibatan dia panggil. Dia punya nama lain sikit pula dalam tu kan. Rekod penglibatan maksudnya murid yang terlibat lah. Terlibat. Dan dia akan ada analisis lagi tu nanti. Terlibat tu macam mana? Secara apa? Jenis kategori PDPR yang bentuk macam mana? Offline, online, offsite atau apa ni yang digabungkah online offline? Dia akan ada pecahan nantilah statistik bagi laporan. Cuma yang penting dia ikut PDPR. Bagi murid ini kelas ini darjah 1 ini, murid darjah 1. Ni dia ada bagi tahu ni maklumat kelas tu. Alamanda. Alamanda. Kelas, nama kelas dia Alamanda. Baik. Dan satu side note lah, nota tepi. Tu sebab nama kelas tu kena betul-betul sama tuan-tuan ya. Ini yang jadi perbincangan juga di kalangan kita peringkat daerah. Ada yang nama kelas tu dia lari sedikit. Dia ada yang sebab dia kadang-kadang ejaan. Nama kelas tu betul sama sebenarnya, tapi dia ejaan tu berlainan sikit, dia terus lari tu. Sistem dia tak detect. Sebab itu kalau Alamanda ni kan dia satu suku kata kan, kadang ada yang alam anda dia terpisah tu lain maksud sudah kan. Dia begitulah maksud saya tu. Maksudnya ejaan tu kena sama dan nama kelas tu kena sama. Dia kena sama dengan, maksudnya yang sama tu APDM dengan PDPR yang admin kita daftar hari tu, daftar kelas hari tu kan, dia kena ikut sama seperti agihan yang ada dalam APDM tu lah, kelas-kelas murid tadi. Baik, dia akan keluar macam ni, dilaporkan oleh guru. Nama murid, perempuan, jantina. Selesailah untuk yang laporan. Dia akan ada lagi pelbagai bentuk submenu untuk bentuk paparan dia sebenarnya ni. Cuma bentuk paparan ni secara visual untuk murid itu sahaja. Dia keluar macam ni. Mungkin kelas dia apa di atas itulah maklumat-maklumat dia. Ini untuk melihat laporan, contohnya statistik tu dia akan keluar dalam analisis lah. Terusnya yang terakhir. Input data prasekolah. Data prasekolah ni tugas admin JPN. Okey. Tugas admin JPN. Jadi tidak ada kaitan dengan sekolah lah. Ya, data ni maksudnya murid-murid prasekolah kita. Jadi ini tugas admin JPN. Apa tugas kita? Tugas kita sentiasa update admin-admin kita dengan guru prasekolah lah, berkenaan dengan daftar sebenar murid-murid pra itu. Sebab untuk teknikal kerja itu bukan di peringkat kita.
di peringkat JPN. JPN akan berpandukan data yang ada di sekolah. Ini ada pihak lain. Ini kena jaga nih tuan-tuan. Kalau pihak kita mudah kan? Mudah kan? Kita boleh betulkan sendiri, kita boleh setup sendiri kan? Tapi untuk prasekolah ni JPN yang buat. Jadi tugas kita pastikan data guru prasekolah ni lah, ya, penyelaras kita. Dan pastikan data murid tu betul, lengkap dan update lah, tuan-tuan ya. Dan setelah tu kalau sudah betul-betul yakin, maknanya kita bersedialah untuk data murid prasekolah kita tadi itu, bersedialah untuk diguna pakai sudah. Sebab admin JPN akan terus dia akan terus submit dalam sistem atau macam mana, nanti kita akan tengok apa ni di makluman daripada JPN lah. Makluman dari JPN lah, kita akan tunggu. Baik, dan begitu juga dia ada proses-proses dia tertentu, data raw prasekolah turun kolom sebagaimana berikut. Ini peringkat JPN lah, ya, peringkat JPN lah. Kita ada maklum. Dan begitu juga CSV, begitu juga ni murid. Ini dalam sistem sudahlah untuk murid prasekolah. Yang ini data ni Excel ni, data murid raw ni untuk prasekolah. Saya ingat dalam SMPK kan, tidak berapa pasti dalam sistem prasekolah dia ada sistem SMPK kan. Saya tidak tahu lah kalau ada menu dia yang boleh kita import data kan dalam sistem tu. Kalau ada beginilah dia punya technical kerja dia. Tapi ni pihak JPN lah. Cuma tugas kita guru di sekolah pastikan itu saja tuan-tuan. Sebab memang banyak yang ditimbulkan oleh di peringkat daerah, di peringkat negeri dalam grup ni, peringkat pegawai-pegawai kita. Ramai guru-guru prasekolah bertanya, macam mana dengan PDPR murid dia? Dan kita di PPD pun memang kita tidak dibagi tahu begitulah, JPN yang akan urus. Cuma sekarang ni kena pastikanlah betul-betul data murid prasekolah tu jumlah dan nama itu betul lah, ya, yang mengikut yang betul. Nama kelas dia ke atau apa, kena betul lah maklumat ini dengan guru data. Jadi penyelaras guru ICT kita pun kena maklum lah dengan guru prasekolah kita. Maya kita sentiasa cross check lah kan, sentiasa silang data lah, maklumat-maklumat prasekolah ni. Dan seterusnya boleh semak lah. Ini untuk maklumat apa ni pasal guru data lah ni. Ini untuk admin ya. Ini tuh menolong pengarah tu tuan. Maksudnya di sini admin negeri. Ni menolong pengarah JPN Kelantan. Maksudnya itu JPN, tugas JPN ya. Jadi dia akan simpan, lepas tu setelah tu dia okey apa semua, dia akan keluar saudara sama seperti murid tadi. Sama seperti yang murid kita tadi itu kan. Setelah tu dia selesai sebenarnya. Tugas kita tu selesai sudahlah. Maknanya untuk sekolah kita bila dah JPN buat proses kerja dia begini, daftar prasekolah, tugas admin kena pastikan data murid sekolah tu, prasekolah tu ada lah. Maksudnya kita boleh tahu ada tu melalui pengisian PDPR guru prasekolah kita. Kalau dia isi PDPR, dia tengok bahagian apa ni kehadiran murid tu tadi, keluar senarai murid dia. Maknanya JPN sudah settle lah tugas untuk dia submit data raw untuk ini maklumat prasekolah, murid prasekolah. Itu proses yang terakhir lah tuan-tuan ya untuk data prasekolah. Baik, itu sahaja sebenarnya maklumat tentang taklimat modul kehadiran murid ini. Seperti yang saya maklumkan di awal tadi, 4 objektif utama kita. Pertama, kita input data ya. Input data ni kesimpulan lah ni tuan-tuan ya, kesimpulan sebelum kita adakan pertanyaan kalau ada yang ingin bertanya. Input data ni ada 2 proses dia. Satu proses dia kita kena buka sistem APDM dahulu. APDM ini kena akses pertama admin APDM. APDM pun ada admin tuan-tuan, semua ada admin dia. Dan admin utama APDM ni PKHAM. PKHAM.
Jadi maksudnya guru ICT jangan pandai-pandai buka sendiri ya. Minta dengan kebenaran. Buka data IPDM, guna ID PKM tanpa kebenaran itu menyalahi tata kerja kita, tuan-tuan. Buka dengan kebenaran. Dan seperti sedia maklumlah, JPN menegaskan memang tidak digalakkan lah kita share ID dan password, khususnya untuk portal-portal penting jabatan kepada kaki tangan kita, khususnya kepada pentadbir lah, pentadbir. Tapi kalau kita selesa dan kita yakin dan percaya dengan kaki tangan kita, jadi maksudnya untuk memudahkan urusan kerja kan, boleh, tidak ada masalah. Yang penting guru itu menyimpan kerahasiaan. Guru yang dipertanggungjawab itu menyimpan kerahasiaan. Kita dengan kerahasiaan ini, penyawat awam memang dekat ya. Isu kerahasiaan. Okey, sebab dia berkaitan dengan data, tuan-tuan, data. Jadi itu pertama IPDM. Setelah kita import data raw Excel tadi itu, lepas tu baru kita buka SPDPR. Barulah kita dia import dan export. Dia begitu. Ada import dan export. Jadi dari data IPDM kita kita import data kan. Lepas tu barulah kita buka di SPDPR, kita export data. Itu. Tapi sebelum kita ekspor data, pastikan data di dalam SPDPR kita tu bahagian link kehadiran tadi tu kosong, benar-benar kosong. Pastikan dulu kosong. Dia tidak mau ada data lain di dalam tu. Okey. Sebelum kita download pula, pastikan pula data raw tadi itu, yang Excel tadi itu ada sedikit technical di situ, iaitu kita kosongkan kan. Kita kosongkan ini untuk admin 3 lah ya. Dia guru ICT kita ni tahu kerja-kerja ni, kosongkan dulu petak di atas tu, kalau ada lebihan di atas tu, bagi biar dia yang panjang tu kan, yang melintang. Jadi itu pastikan settle dulu, lepas tu barulah kita ekspor data kepada sistem SPDPR. Iaitu langkah-langkah SPDPR seperti dalam manual, kita akan tanda mengikut kepada inilah, buka ke medan kemudahan tadi itu. Itu je. Cuma kunci utamanya 2 proses tadi, IPDM melalui akses PKM tadi, IPDM, admin IPDM, yang kedua admin SPDPR. Dia akan masuk. Lepas tu kita kemas kini. Kemas kini setelah kita import data tersebut. Pastikan nama kelas sama di antara keduanya. Tidak mau ada yang berlainan di antara keduanya. Kalau ada ralat boleh saya ingat dikemas kini. Jadi buat dahulu, tuan-tuan ya. Jadi kalau proses import dan export tu nanti timbul isu, tolong catat, guru ICT kita catat dan bagi kita maklumat tu di dalam grup Telegram tu. Banyak sudah kawan berkongsi-kongsi di dalam tu yang memang sudah test and run lah kan, untuk untuk pengisian SPDPR. Dan sekarang ni pun banyak sudah inovasi rakan-rakan ICT kita, inovasi khususnya dalam SPDPR ni begitu advance dan orang bilang proaktif sebahagian besar guru-guru kita. Jadi guru-guru kita yang ICT yang lain, ambillah sudut-sudut cemerlang rakan-rakan guru kita di ICT ni kan, belajar dari mereka lah. Kami pun belajar juga sebenarnya daripada guru-guru pakar kita ini. Jadi share maklumat tu, tuan-tuan ya. Jika ada timbul sebarang isu, kita sentiasa dalam pembaikan juga nih. Setelah itu, setelah habis proses tu, baru kita masuk yang kedua tadi tu, isi kehadiran. Isi kehadiran ni mudah sudahlah proses untuk isi kehadiran ni. Kalau kita tengok manual tadi itu, dia klik sahaja sebelah kiri, pelan-pelan. Pertama kita kena isi di mana? Isi dulu kelas, sebab murid tu di dalam kelas dia. Kelas tu adalah PDPR, dalam PDPR kita tu. PDPR ni terpulang kepada setiap guru. Ini semua isi kehadiran ni PGB pun ada ni, tuan-tuan ya. Tuan PGB, begitu juga PKTD kita, PKM, PK1, PKM, PK Kokom. Ini ada, semuanya semua kita ada subjek ajar kan. Jadi kita akan masuk di kelas. Di mana subjek isi
hadir nih di subjek tu tuan-tuan. Masa kita isi pelaporan tu, isi dulu tu. Kita isi dulu maklumat pelaporan, lepas tu dia akan keluar nih, hadir nih. Sebab dia akan terus isi, dia akan keluar notify siapa murid kita dalam kelas tu. Dia akan keluar lah. Lepas tu tik satu-satu, ada tadi macam mana kita mau tik yang lebih cepat ataupun yang lebih ini, khususnya bagi mudah lah, khususnya bagi sekolah yang banyak murid dia, kan? Lepas tu yang seterusnya, ini kena pastikan betul-betul bila kita submit, simpan, pastikan selesai betul-betul dia running habis. Jangan kita simpan terus kita pindah kan tik ke tempat lain. Itu yang kadang-kadang jadi isu tu tuan-tuan. Dia di sistem tak detect sebab dia tak finish. Dia tak dia tidak selesai pak. Dia tidak selesai. Dia belum terima lagi tu. Tiba-tiba ada command line lagi pula. Pastikan betul-betul dia selesai. Dia betul-betul running habis. Barulah kita semak. Ni sistem PDPR ni dia memang kena semak. Kita semak di pelaporan kita. Guru-guru tu kalau untuk kita tu kena semak lah. Jangan kita dah hantar terus kita keluar. Sebab pastikan dia ada rekod dalam kita punya rekod kerja sistem kita tu. Sebab kita di atas tu, di sebelah kiri atas tu, dia ada bagi tahu tau. Kita punya login tu yang keberapa. Sampai begitu tu sistem detect. Jadi rugilah kalau di atas tu sudah 100 lebih, di bawah tu tak tercatat. Sebenarnya kita masuk tu kerja kita tak selesai sebab teknikal yang itu tadi tu. Masuk banyak tapi tak capai objektif pengisian sebab sistem tak detect sangat. Mungkin mungkin isu lain. Itulah satu susah juga kami mau bagi penyelesaiannya ke isu lain ini. Bertabahlah tuan-tuan, cari ikhtiar dan inisiatif lah bagaimana kita mau selesaikan isu pengisian itu nanti. Itu kedua. Yang ketiga, lihat laporan kehadiran murid. Guru pun kita boleh tengok laporan kita tu, yang tadi itulah laporan PDPR yang kita telah buat tadi tu, selesai atau tidak. Tapi ini lebih kepada admin lah untuk pelaporan kehadiran. Admin tu dia akan ada banyaklah sub menu nanti itu. Setelah tu kita semak, lepas tu kalau ketua jabatan kita minta, kita bersedia untuk ni guru ICT ya, guru admin 3, kita bersedia untuk berikan status terkini lah semasa tentang pelaporan PDPR sekolah pada hari itu atau minggu itu kan. Begitu tuan-tuan ya. Dan seterusnya yang keempat, data prasekolah. Data prasekolah ni tugas admin JPN ya, negeri. Apa tugas kita di sekolah? Pastikan guru ICT lah ya, guru admin 3 kita cross check silang data dengan prasekolah. Data maksudnya prasekolah tu betul-betul firm lah, nama senarai murid kita, kelas tadi tu, kelas yang murid-murid kita tu tidak ada isu. Sebab untuk tugas teknikalnya tu nanti JPN yang akan buat, bukan kita. Jadi setakat itu sahaja dari saya berkenaan dengan pelaporan, berkenaan dengan bengkel pengisian kehadiran murid ini. Mudah saja tuan-tuan sebenarnya, simple saja. Dia ada 4 langkah itulah. Pastikan untuk peringkat admin kita nanti buka. Cuma saya nak maklumkan juga, kami nak maklumkan juga sebenarnya sistem masih belum buka ya, belum buka secara sepenuhnya. Nanti saya ingat, saya pun tak pasti bila, tapi Puan Nancy akan maklumkan nanti dalam masa terdekat. Kita punya admin 1 daerah. Saya cuma membantu saja nih. Jadi dia admin 1, dia banyak maklumat secara langsung lah pada penolong pegawai peringkat JPN negeri, admin negeri lah. Jadi dia akan maklumkan lah dari semasa ke semasa bila operasi kehadiran ini sepenuhnya. Jadi setakat itu saja dari saya tuan-tuan, tidak ada lagi yang perlu saya bentangkan. Jika ada sebarang persoalan, pertanyaan boleh ajukanlah. Selamat petang Ustaz. Perlu ada di timbul berkenaan ini dulu lah, kehadiran murid ini ya. Ya Ustaz, selamat petang. Yang sudah buka tu alhamdulillah lah, syukurlah tuan-tuan buka. Dan kalau buka kalau buka memang
dia belum berfungsi sepenuhnya kehadiran tu. Itu yang satu kekangan kita juga ketika ini. Patutnya dia buka-buka terus lah kan. Dan kita sentiasa menunggu sebarang makluman daripada JPN nanti. Sebab admin tengah dalam proses untuk buka keseluruhan lah sistem. Ya, itu saja dari saya. Tidak ada penambahan lain lagi. Jika ada pertanyaan, saya buka kepada persoalan di kalangan wali ahli ini peserta kita pada pagi ini, pada petang ini. Untuk makluman link kehadiran ada saya share di apa nih? Ada saya share di apa nama dia ni? GM Google Meet punya messages ada tuh, saya kongsi. Tolong kongsi dengan kawan-kawan lah yang link kehadiran tadi itu. Kita perlukan nih data nih ya, tolong isi lah tonton ya. Bahan kita akan kongsi, nanti kita akan kongsi bahan apa nih, bahan SPDPR ini kita akan kongsi dengan tuan-tuan. Ada Cikgu Rosafandi kongsi, saya lambat tengok message ini. Tetapi kita dah kongsi, saya ingat Puan Nancy dah kongsi di grup Telegram JICT. Kalau tuan-tuan PJB, PKTD kita, PKM, PK Kokom kita mau bahan saya nih tadi, boleh minta dengan guru-guru ICT kita. Guru ICT kita mohon pastikan ya, semua sekolah guru ICT ada dalam grup Telegram GICT daerah. Ini dia mandatory lah, kita bagi mandatory lah nih. Sebab semua maklumat penting yang ada dalam SPDPR ni kita kongsi di situ tuan-tuan. Kita berkongsi di Telegram tu. Jadi kalau tidak ada tuan-tuan guru-guru ICT kita di dalam tu, dia tidak adalah wakil sekolah kita. Dia begitu. Biarpun tidak ada line, isu tak ada line tu, takkan selamanya kita tiada line kan. Jadi tentu akan ada masa-masa kita ada line. Jadi boleh buka di Telegram tu bila ada line nanti. Dan ada bahan-bahan pun banyak di dalam tu. Jadi kita minta kepada PJB tolong alert, pastikan guru ICT kita ada di dalam grup Telegram daerah. Admin dia tu Puan Rusmawati ya, kita punya teknologi. Itu admin dia. Di dalam tu ramailah guru-guru inovasi kita, ramai guru-guru cemerlang kita ramai di dalam tu. Dan kita berkongsi banyak hal sudah tu. Sebab dalam isu teknikal untuk SPDPR ni kita masih dalam proses belajar sebenarnya tuan-tuan. Sebab sistem ni dia hands on pun dia dalam online kan. Jadi kami pun bukannya sepenuhnya memahami sistem ini. Kita belajar daripada orang lain, daripada kawan yang explore sistem ini. Dan orang ada yang lebih advance lagi. Kan, lebih advance lagi daripada SPDPR ni, boleh buat pula pelaporan dalam bentuk lain, dia terjemah ke bentuk lain, ke bentuk Power BI dalam bentuk macam-macam tu advance. Dan ada link pula ke MyLink, macam-macam lagi lah tuan-tuan. Jadi rugilah kalau sekolah kita tidak ada link, tidak ada wakil dalam SPDPR. Pastikan JICT kita ada di dalam tu. Dan maklumat-maklumat di dalam tu sangat berharga lah. Bagi saya JICT itu memang sentiasa hidup lah ya, untuk pengetahuan puan-puan, tuan-tuan PGB kita lah ya. Jadi itu sajalah maklumat. Yang seterusnya nanti kita akan sentiasa buka SPDPR ini, dan kita akan sentiasa berkongsi tentang isu teknikal pengisian, khususnya untuk yang kehadiran murid. Kita jangkakan memang banyak. Kita jangkakan memang akan ada. Contoh murid yang pindah. Macam isu guru juga kan hari itu kan. Murid pindah, murid baru masuk. Itu. Murid tiada dalam data. Tapi data IPDM ada, tapi bukan di Perdana, ada bukan warga dia. Sebab ibu bapa dia belum habis bayar tu levy, belum ada tu reset, belum ada nombor daftar, JPN belum. Tapi ada di sekolah. Dia isu-isu begitulah.
dia akan timbul begitu nih. Ini isu kehadiran muridnya. Lepas tu kita akan belajar dari situlah, tuan-tuan. Kita akan belajar dari situ. Jadi saya ingat itu saja dari saya, panjang lebar sehingga pukul 3 sudah 3.30 lebih 3.41 sudah. Jika tidak ada pertanyaan, tidak ada sebarang isu, saya ingat kita tutuplah bersama bengkel kita petang ni ya. Cuma untuk apa ni, EPDM tu boleh. Kita mau import data EPDM tu boleh. Sebenarnya tugas PKDM tu boleh import. Cuma untuk ekspor daripada SPDPR tu, itu belum boleh lagi tu. Saya ingat. Ya. Ada yang tanya kan. Tapi kalau EPDM ni sudah berfungsi sebaiknya dengan baik. Dia import ekspor data memang sudah diguna pakai pun. EPDM ni banyak sangat dia punya aplikasi dengan banyak sangat kategori pegawai atau guru yang kena login kan. Guru ada di situ login sendiri, guru ya, bantuan pelajar ni kan. Tu banyak tu dalam EPDM ni satu modul pengurusan yang sangat besar lah dia punya akses. Banyak guru boleh tu. Guru kelas ada akses dia. Akses khas, PK1 ada akses khas. Sehingga kan PK Kokom saya ada kah? Mungkin ada PKM lah. PKM, PGB memang ada akses khas. Guru bantuan ada akses khas. Jadi dia satu sistem besar lah. Ya, sistem besar. Dan dia sudah berfungsi dengan baik EPDM ni. Kita boleh ekspor data. Boleh sudah. Jadi kalau tuan-tuan mau ekspor data EPDM tadi, keseluruhan data murid kita, boleh buka, ekspor dan bukalah. Tengok data keseluruhan murid kita kan di sekolah. Boleh. Cuma sekarang ni yang isunya untuk dia data tu tadi untuk diambil, dimasukkan dalam SPDPR. Sebab SPDPR belum bersedia untuk menerima apa-apa kerja teknikalnya pengisian sekarang ni. Dia masih dalam proses lagi. Jadi ini taklimat awal kita lah untuk kita berdepan dengan pengisian tu nanti. Bila kita dah dimaklumkan, nanti dia on, barulah itu tuan-tuan buat kerja tu mengikut kepada manual kerja tu tadilah. Ya, itu saja tuan-tuan. PK1 boleh tuan, boleh. PK1 saya ingat dalam FPDM pun ada akses PK1. Ada tu akses khas dia kan. Cuma untuk yang data ada tu PK1 punya akses kan. Kita dalam FPDM lah, dalam FPDM ada tu. Cuma untuk yang data apa ni data raw murid keseluruhan, dia kena guna akses PKM tuan-tuan. PKM ni sebab dia admin besar FPDM sekolah. Kalau admin guru besar tu dia cuma pengesah tu saja, tapi dia lagi besar jugalah. Cuma kepentingan admin FPDM guru besar ni dia lain, dia punya kepentingan dia bagian pengesahan. Untuk yang guru besar ni kan dia lagi sulit lah benda-benda dia tu, dia lagi besar. Tapi untuk yang PKM ni dia isu pengurusan apa ni, technical system tu, data keseluruhan murid, itu PKM. Kena guna PKM itu. Dan PK1 juga ada akses khas di dalam SPDPR. Sebab dia adalah admin kedua dalam SPDPR tuan-tuan. Dia begitu ya. Dalam SPDPR admin kedua. Admin 1 tu PTD lah. Admin 2 PKTD, dan yang ketiga guru ICT kita yang berusaha dan nilai yang handsome semuanya. Begitulah. PKTD dilibatkan kenapa? Sebab dia akademik tuan-tuan, pengurusan akademik, begitu juga pentadbiran. Ya, co-business kan, dia kurikulum pembelajaran kan, PDP, PK1. Sebab itu dia memang dilibatkan secara langsung sebagai admin utama juga di dalam SPDPR ini. Itu sebab dia kalau mau tanya lah.
Oke, ada lagi? Kalau tidak ada lagi, saya ingat kita tutup lah, ya. Kita tutup. Jadi barang isu yang timbul boleh bertanya, khususnya admin kita, admin ketiga ya, dari situ tanya di grup Telegram. Banyak rakan-rakan kita di sana. Cik Guru Sofandi ada situ, Cik Gumo yang bijaksana, bijak sini, Cik Guru Einstein, banyak guru cemerlang ICT kita tonton. Banyak yang boleh bantu. Mereka pula sedia membantu. Itu yang hebatnya tuh. Mereka sedia membantu. Nah, cuma guru-guru kita nih yang lain-lain nih kadang-kadang tidak mau minta bantu pula. Macam tidak mau minta bantu. Kalau tidak paham tanya di dalam tuh. Jadi itu saja. Terima kasih atas kehadiran semua guru besar, pengetua, rakan-rakan penolong kanan, pentadbiran, rekan-rekan penolong kanan, Hadawal Murid, PK Kokom. Terima kasih. Dan juga khususnya yang dikasihi juga lah rekan-rekan admin ketiga Jura City Sekolah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selesai lah. Terima kasih. Cik Guru Safandi boleh snap kah? Tolong gambar dulu. Siap sudah Kak Ustadz? Habis sudah? Selamat petang. Kita on kamera tuan-tuan. Ya, habis sudah? Oh, habis sudah. Oke. Kehadiran kita ya. Puan Nancy perlukan data tu sebagai maklum balas kita lah, bengkel petang ni berapa yang hadir, sekolah yang. Iya. Ada soalan kah tadi? Ada soalan lagi yang belum terjawab? Baik, terima kasih semua. Terima kasih. Tidak mau ambil gambar dulu? Dr. Nancy, selamat petang. Ya, Icep. Puan Ramai- Nancy, tolong gambar lah Puan Ramai Nancy. yang bertanya soalan Yang tadi. sempat hadir. Sebenarnya ramai sudah yang hadir tadi itu. Cuma Ada ramai sudah yang soalan? live. Ya, yang ramai. keluar, mungkin bertanya. yalah. Oh, Yang apa sangat kesalahan kurang? gila-gila kali. Iya, tapi baru join. Tidak masalah. Ya, tapi kita mendengar. Mungkin ada Gambar masalah apa? dia punya. mungkin Puan Nancy ada masa kecederaan nih, mau ada tambahan. Ya. Ada soalan kah ada orang nih Ustaz? Puan Nancy. Ya. Oke, berkenan Kalau yang tidak ada sudah prasekolah. kita kerja lah, Tuan. Berkenan yang prasekolah tadi, Ada. saya dimaklumkan Ada guru lain ada tugas-tugas pihak lain. JPN yang akan sedut data prasekolah ya, bukan Puan Nancy, admin saya tidak sekolah. dengar. Oh, tidak dengar kah? Oke, kejap. Boleh dengar suara saya? Oke, boleh. Oke, kalau untuk yang prasekolah, macam pihak JPN yang akan sedut, pihak JPN yang akan tarik data EPDM tu. Bukan EPDM, data prasekolah. Sebab EPDM dia tidak ada dalam, tidak tersenarai prasekolah kan? Ya. Betul kan? Data Betul. prasekolah dia tidak masuk dalam EPDM lah buat masa ni. Jadi dia kena pegawai meja prasekolah di JPN yang akan sedut ke dalam SPDPR lah. Jadi pihak admin sekolah tidak perlu buat apa-apa untuk hanya untuk perdana saja, sekolah perdana ya. Okey, ada lagi soalan lain? Saya tidak boleh baca chat sebab saya baru join tadi. Okey, boleh share ke rakaman GM hari ini? Boleh kan, Cikgu Rosa? Okey, tidak masalah, nanti kita share dalam grup ICT. Okey, ada lagi soalan? Saya rasa tidak sudah lah kan? Ya. Okey. Yang kehadiran tu saya rasa macam boleh mula sudah. Kalau sudah selesai set up lah. Kalau kita rujuk panduan ni, dia terus sekali dengan cara pelaporan. Dia ada tunjuk pelaporan. Cara untuk key in bilangan murid tu.
Iya, kalau boleh serentak lah kan. Kita kena tunggu serentak lah dulu. Iya, iya. Cikgu Rosa, PKM kah yang kena uh, apa nih? Ambil data dari EPDM tuh, ya mau turun. PKM kah? Atau boleh dibantu oleh guru ICT? Tahu password kan? Maksud saya yang EPDM tuh, EPDM. Bukan SPDPR, EPDM. Ah, oh, oh, bukan PKM ah? Ya, betul juga. Bukan PKM kan? Iyalah PKM kan? Bukan guru ICT kan? Okey. Jadi kalau boleh maklumkan PKM ya. Kalau mereka ada masalah, mohon guru ICT bantulah. Mungkin ada yang tidak tahu cara nak upload, nak sedut kan? Nanti guru ICT boleh bantulah. Ramai lagi ke yang dalam ni? Atau semua sudah left? Ada 48 lagi? Oh, okey. Jadi guru ICT boleh bantu jugalah kan sebenarnya admin EPDM tu. Tetapi kalau mereka boleh buat sendiri lagi baguslah kan? Okey, jadi guru ICT akan ambil yang CSV itulah kan? Dalam format CSV. Itu sajalah yang penting yang kami ditekankan tadi. Masalah teknikal akan berlaku di bahagian upload CSV ke dalam SPDPR itu. Apabila dia ada tanda koma apa tu titik bertindik dia semikolon, dia akan ada masalah di situlah. Sistem tu tidak akan boleh baca. Pastikan dia mesti koma. Cikgu Rosa sudah cuba kah tu? Jadi memang dia akan keluar semua koma atau dia ada sebab dia lain laptop dia lain. Oh, laptop cikgu okey lah tu kan. Jadi yang lain-lain harap guru-guru ICT boleh berhubung dalam grup ICT. Kalau ada masalah boleh tanyakanlah di dalam grup. Seperti yang Ustaz Berry cakap ya. Kita ramai rakan-rakan guru ICT yang berpengalaman boleh saling membantu. Ya Cikgu Rosa. Kalau siap hari ini kan bagus, besok kan boleh mula sudah. Kalau tidak pun mungkin Jumaat. Besok Jumaat kan? Besok Jumaatnya. Saya rasa ada guru ICT mungkin tak siap hari ini kali, setup hari ini. Kalau boleh kita mulakan selepas cuti. Tapi ada yang sudah siapkan ya sekolah lain? Kan saya rasa tidak perlulah kita rushing minggu ni. Bagilah masa sehingga lepas cuti raya lepas cuti penggal kedua. Boleh kan? Boleh kan semua? Kita cuti bila? Cuti mulai Sabtu ni. Sabtu ni 17 Julai cuti penggal sekolah kedua. Sampai bila tu Cikgu Rosa? 1 minggu kan? Kejap, kalender saya mana ya? Okey, cuti sekolah sampai 24, 25 Julai. Kalau ni kan betul kah? 25 Julai. Okey. Jadi 26 Julai kemungkinan lah. Saya tidak pasti betul ke tidak. Kita kena tunggu juga pengumuman daripada KPM lah. Sama ada PDPR lanjut atau tidak. Tapi kalau tengok bayangan-bayangan, gimbaran-gimbaran kita sekarang ni, kes semakin meningkat. Jadi kemungkinan PDPR akan lanjut. Jadi kita akan gunakan sistem ni dengan kalau boleh dengan setup kehadiran murid itu sudah siap. PowerPoint itu memang kami ada. Nanti kami akan share dalam grup PPD jugalah, PPD, PK1 dan pengetua ya, grup sekolah menengah lah maksudnya. Okey. Dia dalam bukan PowerPoint dia dalam PDF. Dia dalam bentuk PDF.
Okey, ada soalan lain lagi? PowerPoint kita akan share ya nanti dalam semua grup-grup PGB dan PK1. Kecuali PKM lah, saya tidak ada dalam bil lah untuk panjangkan kepada guru-guru ICT di sekolah. Okey, ada soalan lagi? Rakan saya Ustaz Berry pun boleh bantu jawab kalau ada soalan lagi. Dalam chat tadi ada soalan tak? Saya tidak dapat baca yang chat sebelum ni. Saya baru masuk. PowerPoint. PowerPoint, PDF ya, bahan kita dalam PDF, bukan PowerPoint. Okey, kalau sudah siap setting di SPDPR, guru-guru boleh test run untuk yang kehadiran murid kan ni maksudnya? Saya rasa, Ustaz Berry, apa pendapatmu Ustaz? Kalau mereka sudah set up kehadiran murid hari ini, besok Itulah, saya rasa boleh run kan besok? Ya, kalau ada yang sudah boleh admin kita lah. Admin kita Ya. yang sudah, maknanya dia ada sudah data mentah EPDM. Dia kena ada data mentah tu dulu. Dia ada sudah data tu kan, EPDM. Lepas tu dia mau try, cuba test kan dalam SPDPR. Cuba buka lah. Sebab makluman daripada JPN pun tak berapa jelas lagi bah tentang sistem tu dia buka penuh ke tidak lagi. Sebab yang kita faham sekarang ni, guru-guru admin kita pun ada yang buka memang tidak boleh lagi kan, lebih sebahagian. Tapi kalau dia sudah buka, cuba test tuan-tuan. Apa ni daripada data mentah kita dari EPDM, kita cuba try import, export tadi data tu ke SPDPR. Cuma syarat dia kena ada dulu data mentah tadi itu, yang data sepenuhnya daripada EPDM. Kena ada dulu yang itu, baru kita boleh run program tu. Dia punya tu apa tu pautan senarai ini data raw tadi tu dalam sistem. Dia kena ikut yang teknikalnya tadi itu. Sekarang ni kita tak boleh buat. So apa ni, mungkin ada beberapa sekolah yang masih belum ada lagi data mentah tu kan, data EPDM tu. Tadi dia kena akses EPDM dulu, barulah ke SPDPR. Di SPDPR ni pula, kalau saya buka bahagian kami belum keluar apa-apa benda tu di link kehadiran murid ni. Dia memang kena admin sekolah, di sekolah tu yang bila kita import export data tu kan, dia akan macam mana dia punya respon sistem tu. Itu yang kita kena tahu pula kan, barulah kita boleh nampak macam mana hands on sebenar. Cuma sekarang ni EPDM dia itulah, minta rakan-rakan admin kita yang advance ni tolong try dululah tuan-tuan. Tapi pastikan dapatkan dulu data apa ni, data EPDM, data mentah tu. Sebab data dalam statistik murid tadi tu kita boleh padam sebenarnya kan. Kita boleh padam data murid tu. Kita trial kan sekarang ni, kita cuba. Maknanya kita boleh try and error dululah. So kita nanti data sebenar tu baru kita pengisian sebenar tu baru kita kemas kini semula kan. Di statistik murid tadi itu kan dia boleh kan saya bagi tahu tadi itu, sebelum kita masukkan data kita yang terkini, kita kena buang dulu apa-apa tu kan. Maknanya boleh delete tu data statistik murid tu secara manual. Secara maknanya admin tu boleh delete kan. Boleh lah. Cuba try lah. Kita minta admin ketiga kita try lah dulu tuan-tuan. Cuma kita dibagi tahu oleh JPN lah. Dia bagi tahu tu Puan Ramlah masih belum dibuka lagi sebenarnya sepenuhnya EPDM tu. SPDPR untuk link kehadiran tu murid. Dia belum buka sepenuhnya. Kemarin lah dia cakap tu. Saya tidak tahu hari ini. Itu yang kita kena sentiasa tuan-tuan kena buka lah, tengok, try. Ya, kena try and error lah. Ya. Semua ni masih dalam tuan-tuan, dapatkan dulu data EPDM tu tadi. Yang itu yang penting lah. Itu yang paling penting. Dapatkan dulu data tu dengan guru PKM. Ya, dapatkan dulu data EPDM dalam bentuk CSV, kan Ustaz?
dalam bentuk CSV, Betul. format is CSV. Dapatkan dulu. Dia file format tu seperti yang itulah Excel. Dia dalam Excel tu. Tapi kita kena simpan dia dalam format Notepad. Itu tuan-tuan. Bila Ini kita baik, sedut kita ke dalam faham tu, SPDPR, kita cakap benda kena tu, buka kita, sebagai notepad. Ya. Betul. Sebab sistem SPDPR Semua dia sejak cuma dalam boleh panduan tu. dia cuma boleh baca file format Notepad. Itu yang dia begitu. Jadi pastikan itulah. Teknikal-teknikalnya tu tuan-tuan kena rujuk manual kita. Gitulah. Ada soalan lagi? Macam saya salah pula copy paste link. Kejap. Cikgu Rosa yang sudah ni, yang betul link dia tu. Kenapa sudah ini laptop saya ni ya? Lain yang di copy, lain yang di paste. Ini game anakku ini. Ini kesan suntikan vaksin kali, Dr. Nancy. Ya betul. Betul Morris. Pening aku sekarang nih. Barak sampai dari Dewan. Banyak pula orang hari ini. Aduh. Vaksin Sinovac punya kesan ini. Lain yang di copy, lain yang di paste. Yang YouTube tu yang betul lah. Yang macam Cikgu Rosa copy paste tu. Itu antara YouTube yang kita boleh rujuk lah. Memang mudah difahami. Dan di samping tu rujuk panduan PDF PDF yang dibagi dari BPSH sendiri. Yang ditatarkan oleh JPN kepada kami pagi tadi. Ya, Cikgu Serun. Kena masuk link vaksin pula, silap. Sorry.